Hello? Hi, this is the dispatcher at the Sheriff's Department. What's your name? Susan Multanen, Okay, Susan, where were you shot at? like in the lower chest area. Kata-kata terakhir Susan Multanen dirakam oleh petugas 911. Siapa penembaknya? Kenapa dia menjadi sasaran? Monty Multanen, 70 tahun dan Susan Multanen, 65 tahun adalah ibu bapa kepada Sarah Myron yang berkahwin dengan Deputy Sheriff Pierce County, Alan Myron. Mereka tinggal di kawasan kejiranan kecil dan aman yang terletak di antara Vancouver dan Camas. Salah seorang jiran keluarga Multanen sering menyebut bahawa mereka selalu memetik beberapa bunga ros dari taman mereka untuk diberikan kepada jiran sebelum mereka meninggalkan bandar, disertai dengan nota yang memberitahukan destinasi yang mereka tuju dan cara untuk menghubungi dua anak mereka jika berlaku sebarang kecemasan. Namun, pada 14 Mei 2010, mereka tidak memberitahu sesiapa sebelum meninggalkan bandar buat kali terakhir. Apa yang berlaku mengejutkan semua orang kerana pasangan ini adalah merupakan orang yang sangat baik. Monty Multanen kebanyakannya menghabiskan masa dengan menjaga anak-anak dan cucu-cucunya, manakala isterinya Susan Multanen adalah seorang jururawat berdaftar dan kemudian menukar kerjaya untuk menjaga keluarganya. Apa yang berubah? Pada 14 Mei 2010, petugas 911 menerima panggilan dari Tom Stevens yang menemui seorang wanita berlumuran darah di halaman belakang rumahnya. Wanita tersebut ialah Susan Multanen. Dia memberitahu petugas bahawa wanita itu telah ditembak di bahagian dada dan sedang kehilangan darah. Semasa berhubung, Susan Multanen masih sedarkan diri dan masih boleh menjawab pertanyaan serta menyampaikan maklumat mengenai apa yang berlaku kepada polis. Susan mendedahkan bahawa suaminya Monty juga telah ditembak dan berada di tempat yang tidak diketahui lokasinya. Dia masih sedarkan diri ketika menghubungi talian kecemasan 911, tetapi kemudian telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke pusat perubatan Harborview di Seattle. Dengan luka tembakan di dada, Susan yang berusia 68 tahun telah merangkak meredah hutan kecil ke rumah jirannya untuk meminta bantuan. Sementara jirannya, Tom Stevens, memberikan alamat, terungkap bahawa Susan telah merangkak keluar dari rumah menantunya, Alan Myron, yang merupakan timbalan Sheriff Pierce County. Susan adalah ibu mertua kepada Myron dan telah ditembak oleh timbalan Sheriff itu sendiri. Mereka tidak tahu di mana Myron berada, tetapi ada satu lagi perkara yang membimbangkan, iaitu keadaan isterinya, Sarah Myron. Difahamkan bahawa Sarah sedang berada di Hospital St. Francis di Federal Way bersama salah seorang anak mereka yang sakit, yang bermakna dia tidak berada di sana semasa Myron melakukan keganasan tersebut. Dua anak yang lain tidak berada di rumah pada waktu kejadian tembakan berlaku. Setelah beberapa ketika, petugas menghubungi Tom Stevens untuk mengetahui alamat tempatnya dan meneliti jarak rumahnya dari rumah Deputy Myron. Kerana takut akan Myron yang mungkin datang mencarinya, Susan bersama jirannya, Tom Stevens, bertindak mengunci diri mereka di dalam bilik belakang rumah dan mematikan lampu. Okay, where did he go? Is he still at the house? What? Is he still at the house? I don't know because I crawled through the woods and got away from there. Do you think that they were leaving? I really don't know. What kind of car does he drive? Oh, I don't know. He has a police car. Dia juga menambah bahawa Deputy Myron sering melakukan penderaan kepada anak perempuan mereka sejak sekian lama dan anak-anak itu sudah tidak lagi rapat dengan bapa mereka. Persoalannya, apakah yang menyebabkan Alan bertindak sedemikian pada waktu itu? Situasi yang mereka hadapi adalah sangat rumit. Mereka berhadapan dengan suami dan bapa yang abusif selama beberapa waktu. Tetapi pada masa yang sama juga, mempunyai seorang anak perempuan yang mengalami masalah gangguan pemakanan, penghidap kemurungan, bahkan terdapat cubaan membunuh diri dan dimasukkan ke hospital. Setelah polis mengetahui lokasi tempat Susan dan jirannya, dia dibawa ke hospital terdekat dengan menaiki sebuah helikopter. Tetapi malangnya, dia tidak dapat diselamatkan. Ini menjadikan jenayah Alan sebagai pembunuhan berganda, tetapi itu bukanlah pengakhirannya. Kristen, iaitu anak perempuan Alan Myron yang berusia 15 tahun, juga telah menghubungi 911 setelah menyaksikan bapanya menembak neneknya di dada. Dia bersembunyi di dalam bilik bawah tanah di rumah keluarga semasa kejadian dan memberitahu petugas bahawa dia sedang tidur sebelum dikejutkan dengan bunyi tembakan. Setelah naik ke atas, dia melihat bapanya menembak neneknya dan memberitahu bahawa datuknya Monty sudah mati. Kemudian, dia meletakkan mayat Monty di dalam garaj. Setelah menembak pasangan itu, dia memberitahu anak perempuannya untuk meninggalkan apartmen bersamanya dan pergi ke rumah utama. Dia memberitahu kepada anak perempuannya yang berusia 15 tahun
bahawa ibunya patut dipersalahkan atas semua kejadian yang berlaku itu kerana tidak menjawab panggilan dan mesejnya. Susan juga dipersalahkan kerana enggan bercakap dengannya ketika dia tiba di hospital di mana salah seorang anak mereka dimasukkan. Setibanya di rumah utama, dia membawa anak perempuannya ke bilik tidur utama dan terus cuba menghubungi isterinya yang tidak tahu tentang situasi kritikal di rumah. Dia kemudian menyuruh anak perempuannya untuk mengunci diri di dalam bilik bawah tanah, sementara dia berselindung di dalam bilik tidur utama dan dilengkapi senjata dan senapang patah. Pada waktu inilah Susan yang cedera merangkak keluar dari apartmen Myron dan masuk ke rumah jirannya, Tom Stevens. Setelah Kristen bersembunyi di dalam bilik bawah tanah, seorang rakan berusia 22 tahun yang tinggal bersama keluarga itu pulang tanpa menyedari situasi yang berlaku. Rakan itu menjumpai Kristen yang bersembunyi di dalam bilik bawah tanah dan menyedari apa yang telah berlaku. Rakan kepada Kristen itu pun kembali ke tingkat atas dalam usaha untuk menenangkan Myron. Tetapi rayon mereka tidak diendahkan dan dia diminta kembali ke bilik bawah tanah. Rumah itu tidak lama kemudian dikepung oleh polis dan sesi rundingan tebusan pun bermula. Sekali lagi, situasi buntu ini masih berlanjutan. Ada 2 orang yang sudah mati, iaitu bapa mertua dan ibu mertua yang meninggal dunia setelah dibawa ke hospital. Kami tidak tahu bagaimana semua ini bermula selain daripada ia adalah insiden domestik. Namun, kami faham bahawa deputi itu telah bercuti sakit sepanjang tahun lalu dan baru-baru ini sahaja kembali bertugas sepenuh masa, kata seorang saksi. Usaha pertama adalah untuk memujuknya membenarkan anak perempuan dan rakannya untuk keluar dari rumah. Setelah beberapa kali berbalas desakan, dia akhirnya membenarkan mereka pergi dan meninggalkannya sendirian di dalam rumah. Para perunding berbincang dengan Myron selama 2,5 jam, cuba memujuknya untuk keluar dan serah diri. Pihak polis kelihatan seperti mustahil untuk menyerbu masuk kerana tidak jelas berapa banyak senjata yang ada di dalam rumah. Sebagai seorang polis, Myron memahami taktik pegawai dan tidak mudah ditipu. Dia memantau pemancar polis dan kadang-kadang memberi respon kepada pegawai polis yang bercakap di situ. Salah seorang deputi memberitahu melalui radio, mengatakan bahawa Alan juga memiliki radio dan dia tahu semua yang dibincang dan dirancangkan. Selama 7 jam berikutnya, Myron mengadu kepada polis mengenai pelbagai topik. Dia bercakap tentang ketidakpuasan hatinya dengan jabatan Sheriff Pierce County, terutama apabila dia diberikan tugas-tugas ringan selama 2 tahun disebabkan mengalami kecederaan pada bahagian belakang yang diakibatkan oleh kemalangan yang dialaminya. Fokus utama aduannya adalah mengenai hubungan dengan isterinya yang semakin buruk. Dia menjelaskan bagaimana perkahwinan mereka hancur dan bagaimana keluarga mentuanya telah mempengaruhi isterinya untuk berpaling darinya. Dia percaya bahawa seluruh masalah perkahwinannya berpunca dari mereka. Namun, motifnya bukanlah perkara paling mengejutkan dalam kes ini. Dia juga menyalahkan keluarga Multanen, mengatakan bahawa mereka suka masuk campur dalam hubungan antara dia dan isterinya yang menjadikan alasan dia membunuh mereka. Dia bercakap tentang Multanen yang bukan sahaja rapat dengan anak perempuan mereka, tetapi juga dengannya. Susan membuat Little Debbie's yang merupakan kek snack kegamaran setiap kali mereka melawat di Gig Harbor. Myron bahkan menamakan anjing Labrador kuningnya Monty sempena nama bapa mentuanya. Dan ketika Myron terpaksa menjalankan tugas ringan, keluarga Multanen tidak ragu-ragu untuk membantu keluarga Myron dari segi kewangan. Sekitar jam 10 malam pada hari itu, para deputi yang mengepung rumah mendengar bunyi tembakan yang tersekat-sekat. Polis Tacoma mengambil alih insiden tersebut dan semasa pasukan SWAT menyerbu masuk, Myron ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Di kawasan berhampiran mayatnya terdapat 4 senjata termasuk senapang patah, rifle dan 2 pistol. Tidak jelas senjata mana yang digunakan untuk menembak dirinya sendiri. Alan Myron adalah seorang deputi sheriff berusia 49 tahun di Jabatan Sheriff Pierce County. Selama 11 tahun Myron bekerja di Jabatan Sheriff, dia hanya pernah diberi amaran sekali kerana tidak bersikap sopan setelah menjawab panggilan polis. Ini menunjukkan bahawa dia adalah seorang pegawai polis yang baik dan boleh dipercayai oleh masyarakat. Adakah anda pernah terfikir dia mampu melakukan sesuatu seperti ini? Kita tidak pernah tahu apa yang dilalui oleh orang lain. Dia selalu kelihatan sangat baik. Semua orang yang ditemu bual mengenai Alan Myron mempunyai pendapat yang sama. Dia mempunyai kehidupan yang sempurna. Tetapi, ada lebih banyak faktor yang tidak jelas kelihatan. Pendedahan terbesar dan ironi adalah bahawa Myron dikenali sebagai penyokong besar yang membela mangsa keganasan rumah tangga. Bahkan, mencari penyelesaian untuk masalah yang meluas ini dan menuntut hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terlibat dalam keganasan domestik. Dia juga berkempen untuk program yang lebih proaktif bagi mencegah tragedi keganasan rumah tangga. Namun akhirnya,
Dia sendiri yang menjadi pelaku dan punca masalah keganasan rumah tangga di rumahnya sendiri. Semasa panggilan 911, Susan Multanen telah mendedahkan bahawa Myron telah bertindak abusif selama beberapa waktu. Sehari sebelum insiden itu, Sarah Myron telah segera menghubungi penyelia suaminya, menyatakan kebimbangan tentang tingkah laku suaminya ketika dia datang melawatnya dan anak perempuan pertama mereka di hospital pada malam itu. Myron tiba-tiba muncul dan mereka tidak mahu menemuinya, yang akhirnya membuatnya marah. Tetapi ini bukan kali pertama pasangan itu bertengkar. Siasatan mendedahkan bahawa jiran-jiran mereka pernah menghubungi 911 sebelum ini dalam tempoh 4 hingga 5 tahun ini kerana mendengar jeritan dari rumah Myron. Sarah Myron hanya mengatakan bahawa suaminya sedikit pemarah, tetapi tidak ada ancaman, tiada keganasan dan tiada apa-apa yang membuatnya percaya bahawa suaminya adalah manusia yang berbahaya. Sama sekali dia tidak menyangka bahawa pergaduhan dan pertengkaran mereka selama ini akhirnya mencetuskan tembakan dan hasilnya kehilangan 2 nyawa yang tidak bersalah. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkar misteri yang akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.